khazanah alam berharga, tersimpan lembangan hutan dara kelas 1 yang terakhir, kawasan konservasi Canyon Imbak, Ulu Kinabatangan, negeri di bawah Bayu yang turut dikenali sebagai The Heart of Borneo. Canyon Imbak merupakan kawasan terbesar tinggalan tanah hutan pamah rendah dipterokap dengan berkeluasan hampir 30,000 hektar yang terbentang luas. Merupakan koridor hidupan liar yang penting menghubungkan dua kawasan perlindungan lain iaitu hutan simpan dara Lembah Danum dan Lembangan Maliau. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Sabah. Canyon Imbak ini dikelilingi oleh lembah sepanjang 25 km serta mempunyai 3 sisi cerunan batu mencapai ketinggian 1,127 meter dari aras laut. Kawasan hutan belantara yang menakjubkan ini pada asasnya membentuk ekosistem serba lengkap dengan hidangan flora, fauna serta memiliki biodiversiti yang tinggi. Konservasi Canyon Imbak atau Imbak Canyon Conservation Area ICCA terletak di daerah Tongot dan untuk sampai ke sana boleh menggunakan jalan darat dari Kota Kinabalu yang mengambil masa 8 hingga 9 jam perjalanan. Sekiranya dari Sandakan, perjalanan mengambil masa 6 jam bergantung kepada jenis kenderaan, situasi jalan dan juga cuaca. Jaraknya kira-kira 35 km dari Kampung Imbak ke ICCA dan hanya boleh dilalui oleh kenderaan pacuan 4 roda kerana jalan untuk ke sana masih jalan berbatu serta perlu melalui banyak bukit tinggi. 2 atau 3 jam terakhir pemanduan adalah di atas campuran jalan ladang dan trek tanah. Kenderaan pacuan 4 roda yang baik adalah sangat penting. 13 km terakhir adalah trek tanah yang kasar. Masa perjalanan juga mengambil kira faktor cuaca. Hujan lebat memperlahankan perjalanan kerana keadaan jalan semakin teruk, licin dan regangan terakhir boleh mengambil sedikit masa. Mungkin terfikir sama ada landskap di sini menyerupai Grand Canyon di Arizona, Amerika Syarikat. Gambarannya bukanlah sebegitu. Canyon Imbak lebih merujuk kepada kedalaman 750 meter dan lebar 3 kilometer dari paras laut dengan cerunan batu yang diukir dari landskap oleh Sungai Imbak yang menjadikannya seperti canyon. Apa yang membuatkan Canyon Imbak ini berbeza dengan kawasan yang lain? Kalau saya yang nak terangkan tentang betapa spesialnya Imbak Canyon ini, saya kena balik lebih kurang 20 tahun yang lepas lah. Bila saya terbang di atas Imbak itu, saya nampak satu bentuk yang belum pernah lagi saya nampak bila di mana-mana tempat. Iaitu satu gunung dan di tengah gunung itu ada satu lembah. Jadi dia agak unik lah. Selepas penyelidikan itu kita dapat tahu bahawa Imbak ini bukan sahaja ada satu
hutan hujan tanam pamah yang besar, tetapi juga di gunung yang ada di kedua belah lembah itu pun mempunyai satu biodiversity yang tinggi juga. Dan saya dapat diberitahu bahawa ada satu spesies kapur merah yang sangat dominan di kawasan ini. Dan bila kita tengok dari segi geografi, dia terletak betul-betul di tengah Sabah. Dan yang paling sangat unik juga ialah dia ada komuniti yang mengelilingi lembah ini. Di luar lah. Jadi dari segi itu, tempat yang sangat dekat dengan komuniti, tetapi masih lagi dijaga begitu rapi. Jadi opportunity untuk menjaga sangat mendesaklah bagi saya. Sebab itu dalam proses untuk konsep kawasan ini, saya dapat meyakinkan pengurusan Yayasan Sabah untuk mengorbankan nilai-nilai komersial kayu yang ada di sana untuk kepentingan khazanah yang agak unik ini. Satu lagi kepentingan lembah Imbak ini ialah ia adalah salah satu sumber air bagi Sungai Kinabatangan, sungai yang terbesar di Sabah. Mengakui kepentingan kawasan Canyon Imbak dan kekayaan sumber biodiversitinya, pada tahun 2003, kumpulan Yayasan Sabah secara sukarela telah menetapkan Canyon Imbak sebagai kawasan pemeliharaan untuk tujuan penyelidikan, pendidikan dan latihan serta pembangunan ekopelancongan, penyerapan karbon dan aktiviti biodiversiti. Kawasan konservasi Canyon Imbak telah diwartakan sebagai hutan simpan kelas pertama perlindungan pada tahun 2009. Pelancaran Pusat Pembelajaran Canyon Imbak atau Imbak Canyon Study Centre, ICSC, merupakan langkah penting dalam usaha Kerajaan Negeri Sabah untuk melindungi warisan alam semula jadi dan persekitaran hutan hujan Sabah. Pada masa yang sama, meningkatkan keupayaannya sebagai pusat kajian alam sekitar dan biodiversiti kelas dunia. Sejak tahun 2010, Petronas telah menyumbang sejumlah RM83 juta ke arah usaha konservasi Canyon Imbak, menjadikannya usaha sama tempatan yang pertama dan terbesar bersama kumpulan Yayasan Sabah bagi tujuan memelihara kawasan perlindungan hutan yang telah diwartakan di negeri ini. Konsep seni bina bagi Pusat Pembelajaran Canyon Imbak dianggap rumit dari segi seni reka bentuk serta maju dari segi konsepnya. Namun secara keseluruhan, tumpuan adalah pada perumusan set unik reka bentuk yang mencerminkan keharmonian manusia dan alam sekitar. Pembinaan Pusat Pembelajaran Canyon Imbak itu sendiri, dia merupakan salah satu upgraded version yang mana sebelum ini kami pernah tinggal 2 camp lah, yang mana bangunan-bangunan ataupun kemudahan-kemudahan yang terdapat di 2 camp sebelum ini dia hanyalah yang asas. Dan pembinaan Pusat Pembelajaran Canyon Imbak ini adalah lengkap dengan semua fasiliti bagi memenuhi kriteria kewujudan kawasan konservasi Canyon Imbak itu sendirilah. ICSC merupakan sebuah kemudahan seluas 27 hektar yang terletak dalam zon teras ICCA yang berkeluasan 27,599 hektar. Pusat ini merupakan nadi usaha konservasi di Canyon Imbak. Sebagai usaha untuk memacu aktiviti penyelidikan di sini, Petronas melalui Yayasan Petronas telah memperkenalkan sebuah geran penyelidikan alam semula jadi bagi mendorong kajian berkaitan singki karbon, biodiversiti serta tenaga baharu. Mengapakah usaha sama ini dirasakan perlu? Yayasan Petronas melihat kepada peluang-peluang untuk menyokong projek pemeliharaan dan pembangunan ICCA bersandarkan teras alam sekitar
Fokus Yayasan Petronas adalah untuk membina daya tahan komuniti terhadap cabaran melalui penyelesaian berasaskan alam ataupun nature-based solutions serta memajukan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar di Malaysia. Pusat Pembelajaran Canyon Imbak merupakan hub utama ICCA, bertindak sebagai pintu masuk dan berfungsi sebagai pusat pentadbiran yang dilengkapi dengan bangunan dan kemudahan untuk penyelidikan, pendidikan, latihan dan rekreasi alam semula jadi. Pengurusan harian ICCA dijalankan oleh Yayasan Sabah bagi pihak Jawatankuasa Pengurusan Imbak Canyon. Antara agensi lain yang turut terlibat merangkumi Jabatan Perhutanan Sabah, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah dan wakil daripada agensi kerajaan lain, institusi akademik, pejabat daerah dan NGO. Pengurusan berpandukan Pelan Pengurusan Strategik 10 tahun di mana pelan pengurusan semasa adalah untuk tempoh 2014 sehingga 2023. Kerjasama yang dipersetujui oleh Petronas sangat-sangat penting untuk pembangunan Imbak. Kita tengok sajalah study center ini sendiri telah dibiayai oleh Petronas keseluruhannya. Dan dari segi kesinambungan kerjasama itu, kita ada satu steering committee ataupun jawatan kuasa pemandu yang mana kami decide what to do. Contohnya pada peringkat pertama, Petronas dan Yayasan Sabah telah membuat keputusan bahawa kita perlu selidiki dulu apa yang ada di keliling, profiling of the population. Macam mana kita nak mengurus kawasan inti di masa hadapan, kita perlu ada ilmu tentang kawasan tersebut. Jadi Petronas telah membiayai fasa kedua, dana telah diberikan untuk membangunkan tempat ini. Jadi kita sekarang dalam fasa ketiga. Fasa ketiga ini kita ada beberapa perkara yang kita telah buat untuk meneruskan apa yang kita tidak siap pada fasa pertama dan kedua. Tetapi kami sedang berbincang untuk memastikan lagi satu pengurusan yang lebih mapan untuk menjadikan kawasan ini lebih efektif untuk menjadi destinasi pendidikan. Matlamatnya adalah satu, iaitu menyediakan peluang pendidikan kepada rakyat di negara ini, terutama di Sabah, untuk meneroka lebih dalam lagi dari segi menimba ilmu pengetahuan dan kepakaran di kawasan konservasi Canyon Imbak. Meliputi 27 hektar, ICSC mempunyai pelbagai kemudahan termasuk blok pejabat, penginapan untuk kaki tangan, penyelidik dan pelawat. Terdapat juga kafeteria, makmal, perpustakaan, teater mini, bilik persidangan, galeri alam semula jadi dan kompleks pendidikan alam sekitar. Kemudahan pelawat yang diiktiraf bertaraf resort ini adalah sangat selesa dengan pelbagai jenis penginapan, antaranya blok asrama, rumah rehat tetamu, chalet VIP serta tapak perkhemahan. Turut disediakan juga sistem denai, laluan pejalan kaki berlantaikan papan dan jabatan gantung bagi mereka yang ingin menyelami keunikan hutan dara ini. Impak penubuhan Pusat Pembelajaran Canyon Imbak kepada daerah Tongot sedikit sebanyak dapat membantu kepada penduduk tempatan? Tongot ini adalah satu daerah yang besar, tetapi lebih kurang 70% daripada kawasan Tongot, daerah Tongot ini adalah dilitupi dengan hutan hujan tropika ataupun forest reserve. Komuniti dia, kalau ikut data yang diberikan kepada Minister of Economy kita, daerah ini adalah termiskin. Poverty level dia yang terendah di Malaysia. Jadi bila adanya tempat macam ini, pusat penyelidikan ini, fasilitas yang ada itu memang memudahkan
untuk komuniti yang di setempat. Kalaulah jalan raya yang menghubungkan ini dengan di Kampung Imbak itu diaspal, saya rasa pusat ini akan menjadi destinasi sebagaimana Poring di Ranau, sebagaimana Gunung Kinabalu punya headquarters di Kundasang. Di sana tu kita ada beratus ribu pelawat. Pandangan luar kami, pengalaman kami memang jelas impak dia terhadap daerah Tongon ini. Kampung Imbak merupakan salah satu daripada 45 kampung yang terletak dalam daerah Tongon. Majoriti penduduk kampungnya merupakan etnik asli orang sungai yang telah lama mendiami Ulu Kinabatangan. Kampung Imbak masih dalam proses pembangunan dan keadaan kampung tersebut masih jauh dari arus kemodenan. Penduduk kampungnya masih mengamalkan aktiviti ekonomi sara diri. Hal ini kerana darjah ketersampaian ke kampung tersebut sangat susah kerana perlu menggunakan kenderaan pacuan 4 roda untuk sampai ke kampung tersebut. Namun dengan penubuhan kawasan konservasi Kanyon Imbak, sebahagian besar ahli komuniti di Kampung Imbak dapat menyesuai dan melibatkan diri dalam aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan hutan tersebut. Pusat maklumat ini dilengkapi dengan pameran berbentuk poster yang memberi maklumat tentang Ulu Kinabatangan, Kanyon Imbak serta model 3 dimensi Kanyon Imbak. Ia akan menjadi pusat hentian setempat untuk orang ramai serta masyarakat tempatan mendapatkan maklumat mengenai Ulu Kinabatangan dan Kanyon Imbak. Dr. Waidi menyifatkan kewujudan pusat maklumat dan penubuhan Persatuan Porter dan Pemandu Pelancong adalah selari dengan landasan untuk membabitkan masyarakat setempat dalam usaha memelihara Kanyon Imbak kerana mereka adalah komuniti yang hidup berhampiran kawasan konservasi ini. Sejak penubuhan Imbak Kanyon di kawasan Kampung Imbak ini, rata-rata penduduk kampung di sini mendapat sumber ekonomi yang bagus, hasil daripada pelancong-pelancong yang melawat dapat membeli belah di kampung ini untuk menambah ekonomi penduduk kampung di sini. Jalan sepanjang kampung Tongon ini ke Telupit adalah jalan berbatu dan berlumpur. Dan sekarang kita boleh nampak perubahan demi perubahan. Jalan sudah berturap dan ramai penduduk kampung yang mendapat kemudahan menggunakan kemudahan itulah. Saya bersyukur kerana kami diberikan peluang pekerjaan. Salah satunya ada beberapa staf di sini berasal daripada Kampung Imbak lah. Selain daripada itu, kami juga ada satu penubuhan iaitu penubuhan porter dan malim di Kampung Imbak yang memfokuskan beberapa penduduk di Kampung Imbak lah dan kawasan sekitar dia. Saya dapat peluang bekerja sini semasa saya ikut porter angkat-angkat barang ekspedisi 2006. Selepas ekspedisi 2006 itu, saya berminatlah untuk bekerja di kawasan konservasi ini. Harapan saya agar saya dapat membantu untuk menjaga konservasi untuk generasi akan datang. ICCA mempunyai biodiversiti tumbuhan yang kaya dengan lebih 600 spesies direkodkan setakat ini, menjadikan kawasan ini berpotensi penting sebagai sumber perubatan berasaskan tumbuhan. Ia juga berfungsi sebagai tempat pelindungan hidupan liar yang menghubungkan Lembah Danum, Lembangan Maliau dan Kanyon Imbak untuk mamalia utama seperti gajah pigmi Borneo
orang utan, banting, rusa sambar dan harimau dahan Borneo. Seramai 60 orang peserta telah hadir untuk menyaksikan sendiri panorama yang indah hutan hujan tropika Canyon Imbak sempena sambutan ulang tahun Petronas ke-50. Pelaksanaan projek Canyon Imbak juga menzahirkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka kelestarian Petronas yang bertujuan melindungi sebaik mungkin ekosistem daripada pelbagai kesan buruk yang boleh memudaratkan manusia, haiwan mahupun alam sekitar. Kepenatan dan peluh yang membasahi dalam hutan berbukit ini berbayar apabila peserta terlibat melihat sendiri pokok belian gergasi. Pokok berusia sekitar 1000 tahun ini memang mengagumkan. Saiznya memerlukan depaan tangan lebih kurang 6 orang dewasa. Bayangkanlah ukur liliknya. Pelbagai khazanah ya yang kita boleh dapati di Imbak Canyon ni, termasuklah pelbagai spesies yang ada di Imbak Canyon, dan juga kalau kita lihat di Imbak Canyon ni, kanopi pokok-pokoknya pun ada berstrata lah. Ada yang kanopi bahagian rendah dan juga tinggi, dan spesies yang ada di setiap kanopi ini juga pelbagai. Jadi pentingnya kita menjaga ya khazanah semula jadi ini, terutamanya di hutan simpan ya seperti Imbak Canyon. Antara yang paling digemari peserta semestinya aktiviti ke air terjun Imbak Canyon. Jaraknya lebih kurang 700 meter dari pokok belian dengan melalui jabatan gantung. Uniknya, air terjun Imbak Canyon mempunyai bentuk yang lebar sepanjang 30 meter dengan ketinggiannya 8 meter. Bila kita sampai ke sini, kita memang jauh daripada bandar. So kita dapat lihat kehijauan apa semua, dan itu memberi kita satu, orang kata healing lah. So kat sini kita tengok kehijauan alam sekitar dengan bunyi-bunyian yang ada kat sini. Bagi pendapat saya, usaha Yayasan Sabah dan Petronas perlu diteruskan untuk generasi yang akan datang. Hutan ini memainkan peranan sebagai kawasan untuk pengajian dan juga penyelidikan, khusus bagi memastikan kelestarian di Negeri Sabah ini terpelihara. Dan sebagai komitmen negara kepada Persidangan Rio pada tahun 1992, yang mana kita telah menandatangani bagi memastikan bahawa kewujudan hutan di negara kita melebihi 50% daripada keluasan dalam negara kita. Berdasarkan kepada dapatan-dapatan daripada hasil penyelidikan dan juga survey-survey yang dijalankan di kawasan Imbak Canyon ini, memang kawasan Imbak Canyon ini adalah setara ataupun sama dengan kawasan-kawasan konservasi lain yang di bawah Yayasan Sabah, iaitu seperti Danau Valley dan juga Malaya Basin. Sebab contohnya tadi kita mempunyai diversitas tumbuhan yang tinggi dan juga kepelbagaian haiwan yang tinggi. Jadi maksudnya dia setara dengan kedua-dua center tadi. Jadi kita mengharaplah agar Imbak Canyon ini pun boleh dijadikan satu destinasi pelancongan ataupun pendidikan yang unggul juga di Sabah. My research study entitled Study on Demography and Body Condition of Free-Ranging Bornean Banteng within Imbak Canyon Conservation Area. So according to Imbak Canyon Conservation Area Strategic Management Plan, there's actually a sighting of banteng near this area, the study center, but the population size and distribution is actually unknown because there's never a study conducted about the Bornean banteng. So through my study, I will actually form a baseline data for the species population status in Imbak Canyon Conservation Area.
Selama 50 tahun, dari lautan ke paya bakau, hutan belantara dan sungai, Petronas secara konsisten menyumbang ke arah kesejahteraan alam sekitar menerusi pelbagai inisiatif yang dilaksanakan pada peringkat penting usaha pemeliharaan. Menerusi cabangan tanggungjawab sosial korporatnya, usaha penyelidikan, rehabilitasi, latihan dan program kesedaran umum serta pengaktifan rangkaian sukarela kaki tangan Petronas akan diteruskan untuk mengembalikan keseimbangan alam sekitar. Sumbangan Yayasan Petronas kepada Canyon Imbak merupakan sebahagian daripada komitmennya ke arah pemeliharaan alam dalam 3 bidang utama iaitu penyelidikan, perhutanan semula dan tenaga baharu. Harapan saya ialah Petronas dengan Yayasan Sabah ini bukan hit and run. Bukan saya bagi kamu duit, kamu buatlah kerja tu. Jadi dengan Petronas kita sama-sama untuk meneruskan, kalau orang kata-kata klise itu, meneruskan perjuangan. Perjuangan itu belum selesai. Jadi saya rasa kesinambungan kerjasama di antara Petronas dan Yayasan Sabah itu sangat penting. Kami percaya masih banyak lagi yang boleh dilakukan untuk menyokong usaha memelihara warisan semula jadi ini untuk generasi akan datang.